Assalamualaikum semua. Mai sini anak-anak semua, adik-adik, duduk. Hari ni cikgu nak pecah satu rahsia. Hampa nak tahu rahsia apa? Simpulan bahasa dah beritahu kalau orang yang tak boleh simpan rahsia ni kita panggil dia mulut tempayan. Orang tak boleh simpan rahsia. Hari ni cikgu nak pecah rahsia. Tempayan pun mana ada orang guna dah. Tempayan tu untuk orang tradisional. Orang ambil air, basuh kaki, sekarang pakai air pipe je. Okey. Jadi hari ni cikgu nak pecah rahsia. Rahsianya apa? Berkaitan rahsia membaca. Rahsia membaca buku. Kenapa lah orang suruh sangat baca buku ni? Masuk sekolah saja, pergi prasekolah ke, pergi tadika ke, cikgu ajak mula-mula membaca. Kalau kamu masih ingat A sampai Z, lepas tu B, O, B, L, dan sebagainya, sampailah kamu dah boleh membaca, baru cikgu bagi latihan. Jadi apa rahsia membaca ni? Tengok dekat cikgu ni. Ada pelbagai jenis buku. Ada buku nipis, ada buku tebal. Hari ni cikgu nak pecahkan rahsia. Kenapalah orang ni suka sangat membaca? Dia ada beberapa. Yang pertama, orang yang suka membaca ni, satu, dia dapat ketenangan. Kamu tengok, orang yang membaca ni, dia akan pergi tepi pantai, dia akan duduk atas kursi malas, dia ambil, dia akan baca. Dia tenang, dia duduk dalam bilik, dia kunci bilik, dia baca. Nak pula buku-buku novel ni, sampai 500, 600, 2-3 hari dia boleh habis. Ada orang dia baca sampai habis, dia tak sabar. Ada orang dia baca sikit, dia buat penanda buku. Kalau cikgu punya baca, cikgu kalau 500, cikgu akan cuba habis 2 hari ke 3 hari nak habis, nak tahu cerita dia. Jadi orang yang membaca ni dia tenang. Sama juga orang pergi mancing, dia pergi tenang je. Jadi orang yang membaca ni dia memberi ketenangan pada dia. Tak ada fikiran serabut-serabut. Itu yang pertama, memberi ketenangan. Cikgu cerita ringkas-ringkasnya. Yang kedua, dah pastilah siapa membaca ni dia dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Ingat, membaca ni bukan nak pandai je. Kalau ingat baca untuk periksa, baca nak pandai, nanti bila dah habis periksa, kamu takkan baca. Kita kena baca ni seumur hidup. Sebab Nabi kata apa? Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Dah kita nak meninggal tu, kita tuntut ilmu lagi. Tuntutlah ilmu sampai negara China. Jauh negara China tu. Tapi Nabi kata pergi tuntut ilmu. Negara China antara negara yang hebat. Bukan tembok besar sana. Kalau tengok China dia pecah rekod macam-macam. Jadi kita nak tahu rahsia pasal China, kita baca buku. Jadi yang keduanya, dapat menambah ilmu pengetahuan. Bila kita baca, satu hari baca satu muka surat cukup. Dah pasti kamu dapat satu ilmu yang baru. Bayangkan ni, kalau ni buku-buku tebal ni 500 muka surat. Kononnya kalau satu muka surat, satu maklumat. Kalau 500, dah 500 maklumat. Jadi yang kedua ni, membaca ni dapat menambah ilmu pengetahuan. Kita baca buku pasal kehebatan telefon, kita akan tahu macam mana orang cipta telefon. Ni kita asyik guna telefon, tapi tahu tak telefon dari mana? Tahu telefon dari Korea. Macam mana Korea boleh buat telefon dan sebagainya. Kita kena baca lah tu. Yang kedua, dapat menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebenarnya membaca buku ni dia sebagai terapi. Sebab tu kalau orang yang ada masalah, dekat hospital kamu tengok, kalau orang pergi ke hospital, orang yang suka membaca dia akan ketenangan. Dia sakit tu dia boleh cepat pulih. Sebab apa? Dia membaca tenang. Dia sebagai terapi minda. Dalam keadaan PKP ni sekarang, macam-macam masalah apa semua ni, kalau kita dapat baca buku, kita tenang. Dalam kita tertidur, kita boleh lupa masalah sekejap. Jadi membaca buku ni yang ketiga, dapat memberikan terapi pada minda kita ni. Yang keempat, dah pastilah siapa yang membaca buku ni dia memanfaatkan masa. Macam sekarang ni, ni kerajaan baru bagi rentas negeri dan sebagainya. Kalau sebelum ni kamu tengok, kalau boring, murid sekolah kata boring lah duduk rumah, bosan lah duduk rumah. Tapi kalau dia baca buku, dia akan tenang. Dia dapat memanfaatkan masa. Dia tak adalah buang masa 24 jam tu asyik menonton televisyen, tengok main game dan sebagainya. Dia baca buku, dia dapat memanfaatkan masa. Satu, dia baca, dia jadi pandai. Yang kedua, dapat ilmu. Yang ketiga, dia dapat memanfaatkan masa. Tak adalah ganggu adik apa semua, main bola dalam rumah pecah dia. Okay? Yang keempatnya, dapat memanfaatkan masa. Yang kelima, ni jarang kamu dengar ni. Yang kelima ni, dia sebagai senaman minda kita. Kita nak senam fizikal, kita pergi main bola, pergi main badminton, pergi berjogging, pergi berbasikal. Sekarang ni trend kat main suka bersih. Semua tu nak senaman fizikal. Tapi membaca ni sebenarnya untuk senaman minda kita ni. Otak kita ni kena bersenam juga. Sebab tu dipanggil otak cair. Siapa otak cair dia pandai. Siapa otak beku dia bodoh. Kasar sikit lah otak udang lah, okay? Tetapi dia sebagai apa? Senaman minda. Orang yang membaca ni otak dia sentiasa cergas. Cikgu tanya yang pelajaran sebelum PKP dia boleh ingat juga. Okay? Yang kelima, dia sebagai senaman
minda. Yang keenam, siapa yang membaca ni, dia ada satu skill dia. Pernah dengar cikgu baca itu, ada orang dia boleh baca sampai 2 muka surat sekali, bayangkan hebat. Mata dia dah hebat membaca, dia boleh baca 2 muka surat serentak. Hebat tak hebatnya? Ada satu skill. Macam mana? Kamu kena praktikkan. Dia sebagai senaman. Dia sebagai meningkatkan skill kita membaca. Ada orang baca, macam cikgu kata, baca petikan muka surat 50. Ada orang 5 minit tak habis-habis lagi. Ada orang dia baca 1 minit, dia tengok, dia cari isi pentingnya. Sebab nak membaca, nak jawab Pak Isa, kita kena baca isi penting, terutama petikan. Kalau kita dah membaca, kita dah tahu skill yang mana isi penting, yang mana huraian dan sebagainya. Yang keenam, kita dapat meningkatkan skill kita membaca. Yang ketujuh, Yang ketujuh ni, dia dapat meningkatkan memori kita. Ini yang dikatakan oleh ikon negara kita membaca, itu Tun Dr. Mahathir. Kamu tengok, umur dekat 100 tahun dah, 96 tahun. Tapi masih hebat. Tun Dr. Mahathir kata, kita kena membaca. Sebab membaca ni sebagai senaman minda. Tun Dr. Mahathir, bayangkan. Umur dah 96 tahun, masih hebat, masih membaca. Kalau dulu orang baca surat khabar, sekarang dah baca online dan sebagainya. Tak kira lah, baca surat khabar ke, baca dalam internet ke, yang penting mesti baca setiap hari. Bukan nak main game je. Main game tu boleh bila ada masa lapang, tapi jadikan membaca tu sebagai satu kemestian kepada kamu. Bangun je tidur, baca dulu. Kurang-kurang maklumat baru yang dapat. Dia sebagai senaman minda, tak adalah nyanyuk. Ini baru umur 12 tahun. Mana? Cikgu lupa dah tengok. Umur 12 tahun dah lupa dah tengok. Umur 96 tahun tak lupa-lupa lagi. Nampak? Okay, dia sebagai meningkatkan memori kita. Yang ke-8, membaca ni sebenarnya dia melatih kita menjadi seorang yang berdisiplin. Macam mana? Orang nak baca buku, dia nak baca buku-buku tebal ni, dia ada kerja sekolah dan sebagainya. Macam kamu masih sekolah, tak kira sekolah rendah atau sekolah menengah, buat kerja sekolah dulu. Dah siap buat kerja sekolah, baru kita membaca. Tengok, kita akan ketagih. Orang yang membaca ni, cikgu pernah ada seorang murid. Memang hebat, cikgu hebat. Membaca tu bagus, tapi pada masa yang sama cikgu pernah marah dia. Cikgu nak denda dia sebab apa? Dia membaca waktu cikgu mengajar. Dia jadi satu ketagihan. Dia bawanya buku novel ni, 300-400 ni. Dia buat kerja cepat-cepat, tapi dia pegang buku, dia baca, dia curi-curi. Bagus membaca, tetapi yang penting kerja sekolah kita buat dulu. Tapi sampai apa? Dia dah ketagih. Cikgu, saya ketagih lah cikgu. Saya tak sabar nak tahu apa cerita dia. Bayang, habis satu novel dia baca. Habis satu novel, sekarang dah hebat dah dia ni. Nampak? Itulah sedikit kehebatan membaca. Jadi membaca ni, membaca sebab kita membaca menjambatan ilmu, nak menghubungkan kita satu tempat. Contohnya budaya orang Jepun memang hebat. Bukan kebersihan saja, orang Jepun memang budaya mereka membaca. Tak kira di mana mereka berada, dalam LRT ke, dalam train ke dan sebagainya, kat rumah memang mereka membaca. Rakyat Malaysia antara negara yang teruk. Dikatakan purata, ambil rakyat Malaysia 30 juta, dikatakan seorang rakyat ni purata, kita tak sampai 2 muka surat yang baca buku. Kita hebat baca WhatsApp, gosip suka baca, tapi baca buku yang ilmu kita kurang. Jadi itu cikgu dah ceritakan tadi, sebaringkas rahsia membaca. Kamu nak tahu apa rahsia dia, kamu jadikan dia sebagai satu kemestian dalam hidup kamu. Kamu akan dapat rahsia apa cikgu cakap tu. Cikgu dah dapat rahsia dah. Cikgu ketagih baca buku. Jadi kalau kamu nak tahu rahsia tu, baca buku. Itu saja yang cikgu nak kongsi pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.